Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. اللهم اجعلنا من المخلصين وجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Dan alhamdulillah pada malam ni kita dapat kumpul bersama, yang mana mungkin malam ni antara malam-malam yang kuliah kita fiqh lah maksudnya khasnya yang akhir bulan Syaban ni sebelum masuk Ramadan. Jadi pada hari ni pada malam ni Ustaz nak bincangkan sedikit permasalahan fiqh yang melibatkan ibadah kita dalam fiqh. Kita tak pakai kitab lah malam ni. Yang mana Ustaz nak fokuskan kita punya permasalahan dalam ibadah kita yang berlaku di dalam suasana dalam masjid kita ataupun dalam diri kita sendiri, individu. Kalau yang berkaitan dengan puasa selama ni, hukum batal puasa ke tak batal, ambil darah ke ambil ni, semua dah tahu, dah maklum. Jadi pada malam ni yang pertama sekali Ustaz nak sentuhkan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khatam Quran ataupun kita bertadarus ataupun panggil khatam Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana kelebihan pada bulan Ramadan yang Allah jadikan pada satu bulan ini, Allah bagi kita fokuskan untuk ibadah, bagi satu peluang kita bonus dalam hayat yang kita ada untuk fokuskan diri kita kepada ibadah. Ibadah apa yang lazim yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Ini selalu kita buat. Balik dengan firman Allah, syahrul Ramadan alladhi, dan bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya itu pada kita semua Al-Quran, hudan linnas, ya Allah kata menjadi petunjuk pada sekalian manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memang Allah khususkan dalam surah Baqarah itu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan sebab tu ada apa yang kata bulan Ramadan ni ada satu khas pada hari nuzul apa? Nuzul Quran. Ada kebanyakan kita pada bulan Ramadan itu membaca Al-Quran. Sudah pasti antara jemaah kita ni target khatam lah siap-siap. Ada yang khatam individu dengan khatam bertadarus. Ada juga khatam untuk si mati. Ini dia ada perbahasan dia. Sebab apa? Sebab soalan ni sangat famous bila mana masuknya Ramadan. Tapi pada PKP lepas kita tak ada lah buat tadarus kan. Sebab kita ngaji kat rumah, tak ada lah tadarus kat dalam masjid. Jadi pada tahun ni kita boleh buat. Tapi hari ni saya tengok COVID banyak lah kes. 1,800. Sarawak saja 500. KL 400. Cecah sampai 3,000. Saya lagi PKP balik lah. Minta na'udzubillah. Kita minta lah Allah jauhkan. Perak kurang lah 20 lebih lah, 26 lah. InsyaAllah kita doa moga Allah bagi kita rahmat pada bulan Ramadan ni, kita boleh buat ibadah. Jadi persoalan yang ada, permasalahan yang ada yang berkaitan dengan khatam Quran. Khatam Quran yang kita akan lakukan pada bulan Ramadan khasnya selalunya yang inilah peluang kita nak ambil baca Quran, nak khatamkan Quran. Permasalahan yang lain Ustaz akan masukkan jugalah, antaranya soft kita, macam mana barang-barang yang diletakkan tepi kita punya soft tu, barang yang macam mana yang diperbolehkan putih tak soft. Itu lagi satu, macam mana kalau imam terlebih rakaat ataupun kurang. Imam siapa lagi ikut Ustaz Salah buat 3 tarawih, kita tak tahu kan nak buat macam mana, nak tengok orang tu ikut orang ke nak ikut ilmu. Kalau ikut ilmu macam mana, dia ada sandarannya. Okay, kita fokuskan mula-mula sekali bab berkaitan dengan khatam Quran. Khatam Quran ni ada 3 jenis yang kita akan lakukan, yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Satunya khatam secara individu. Yang kedua khatam secara berjemaah dengan bertadarus. Yang ketiga kita khatamkan untuk si mati.
Khatam ni kata badal haji, badal Quran, badal umrah. Kena badal. Kita hadiahkan pahala bacaan kita kepada mak ayah kita, arwah. Ini ada mak ayah ataupun arwah tok nenek moyang kita, ataupun arwah pada sesiapa yang kita nak hadiahkan bacaan. Kenapa? Fatwa kebangsaan yang meletakkan bahawa hadiahkan Quran pada si mati itu harus. Hukumnya sah sampai kepada Allah itu. Amin. Mudah-mudahan. Okey, kita tengok yang pertama sekali, khatam secara individu. Yang mana kita nak baca di rumah ini. Syarat bagi individu yang khatam untuk ambil khatam dalam baca Quran ini, syarat dia mestilah dia baca dengan makhraj dan sifat yang betul. Sifat dan makhraj yang betul. Nah, itu dia baca. Seorang-seorang dia. Jadi macam mana? Apa yang dimasukkan dengan khatam Quran mula-mula ni? Saya kata, saya ulang balik lah. Khatam secara individu mesti 2 syarat ni kena ada. Dan apa itu kita tahu? Ketahui dulu bahawa syarat khatam Al-Quran. Yang khatam yang kita nak khatam ni, mestilah seseorang itu, Ustaz ambil dulu syaratnya. Mestilah seseorang itu membaca Al-Quran ataupun menyemaknya dengan mendengarkan bacaan dari awal surah hingga ke akhir surah. Tidak tertinggal walaupun satu huruf di dalam Al-Quran. Bermakna kat sini kalau kita nak khatam, kita kena baca awal daripada muka itu sampai habis. Ataupun kita, kalau kita tak baca, kita menyemak akalnya. Menyemak. Orang lain baca dalam kumpulan lah, tadarus, contoh tadarus. Orang lain baca, kita tak baca, kita semakkan bacaan itu. Kita tengok daripada ayat kalimat ke kalimat. Dari satu surah, dari satu kalimat ke satu kalimat, daripada satu surah ke satu surah. Yang mana? Dari awal hingga ke akhir. Mesti dia kena melalui proses dah. Awal surah sampai akhir juz 1. Dengan Fatihahnya, dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Jadi cara kita nak buat sini bila kata khatam, saya tahu, itu syarat yang pertama. Kena baca ke semuanya. Jadi kalau kita nak baca seorang-seorang kata, agak-agak larat ke? Mula-mula puasa ni lain tau. Puasa sunat dengan puasa betul lain tau. Ada ujian yang Allah bagi tu lain. Dengan panasnya, tiba-tiba kena musim panas pula. Kita nak puasa ni kita tak tahu, kadang demai datang ujian tang musim panas. Jadi kat situ, saya tahu ada orang yang mana dia ambil peluang untuk berkhatam, target khatam ataupun bertadarus. Khatam secara berjemaah. Ada orang yang buat secara individu, yang dia mahir dengan bacaan, dia dah kata boleh sebut Quran itu dengan lancar, dengan betul. Kalau benda-benda kata makhraj, pada ustaz penting makhraj. Kemudian sifat huruf tu kalau kita tak berapa nak tepat sangat, cukuplah sekadar lulus makhraj tu 50%. Maka lulus sebutan betul, maka boleh lulus dia. Boleh baca seorang-seorang. Khatam individu ni tak ada masalah lah. Khatam secara individu ni tidak ada masalah. Yang keduanya, ini kata individu pada ustaz kena ada 2 syarat tu lah. Yang kedua, khatam secara berjemaah. Ini bertadarus kata. Yang ni ada masalah tang ni. Contoh. Masalah tang mana? Ada orang yang buat grup WhatsApp untuk bacaan seorang satu juzuk. Ada orang yang buat grup WhatsApp yang mana satu minggu semua orang, contoh dalam grup WhatsApp dia ada 30 orang. Dalam satu minggu tu 30 orang tu kena habis satu juzuk. Baru boleh kalih pada juzuk yang kedua. Nak kena semua boleh lah. Tik 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 semua. Okey. Khalifah dia akan kata tegak pada juzuk kedua. Semua kena baca juzuk kedua. Kedua lah. Jadi kat sini ambil masa yang agak lama lah. Bertahun-tahun lah kata. Bertahun ataupun berbulan-bulan nak bagi galakkan bacaan Quran. Kata. Fadilat Quran ni banyak lah. Saya tak sebut lah. Sebab kita nak fokus pada hukum. Fadilat ni memang macam-macam ada. Yang Nabi kata ganjaran dia macam sedemikian. Dan tidaklah kita ni berkumpul dalam rumah Allah melainkan dengan kita membaca Al-Quran. Itu datangnya rahmat daripada malaikat. Itu hadis-hadis yang hadis Muslim lah. Saya akan masuk sikit saya ambil sikit lah hadis tu. Tidaklah sesuatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka,
kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta malaikat akan menaunginya dan mereka akan diingat di sisi Allah. Orang yang baca Quran banyak kelebihan yang ada. Jadi kita fokus pada ini, kita nak bagi galakkan, saya nak bagi galakkan. Mana kat situ bulan Ramadan kita fokus, kemudian kita balik pada tadi hukum. Yang kedua yang berkaitan dengan jemaah. Yang mana kita baca Quran secara berjemaah. Okey, bila kata berjemaah ini, kita mestilah pada bulan Ramadan ni kebiasaan kita akan baca dalam keadaan bertadarus. Sama ada bertadarus dalam keadaan online kata dengan adik-beradik. Ada tak orang buat sini? Dia baca dengan adik-beradik, suka macam adik-beradik. Jadi satu ada macam mana, ada gambar-gambar tu, ada video seorang-seorang, ada 5 muka. Dulu ingat masa PKP tu, Quran hawa kan. Saat tengok masa PKP tu ada orang baca secara bertadarus, masing-masing ada 3, ada 6, ada dalam TV tu saya tengok ada lebih kurang dalam 9 orang ada, gambar kecil-kecil. Yang dibacanya surah sambung-sambung kan. Itu tadarus secara online. Dan yang tadarus yang kita hadapi lah ni, tadarus secara berjemaah dalam yang kita akan buat lah pada malam, bermula malam Isnin malam Isnin malam tu dah ada lah, ni bagi nama kat Cikgu Ramli tak tu nak bertadarus kata. Okey, kita tengok syarat bertadarus secara berjemaah. Syarat dia mestilah seseorang itu membaca atau menyemak bacaan tersebut, bacaan dalam kumpulan kita dari awal juzuk hingga akhir juzuk, yang mana dia berhak untuk mendapat khatam Al-Quran. Permasalahan kat sini, dalam kumpulan kita ada orang yang mai tengah Ramadan, mai tengah, dia masuk-masuk, dia ada orang dah juzuk 6 dia masuk. Ada orang dah juzuk 8, ada orang yang senang je, majlis khatam dia main lah. Dia main sekali lah. Dalam contoh saya kata 30 Ramadan, dia ambil lah, kata dia buat tadarus, grup tadarus yang kita buat ni, kita ambil dalam 20 Ramadan tu dah khatam lah, ataupun 24 Ramadan khatam. Nak dapat khatam ni kata. Ada orang 3 hari lagi nak khatam, dia main lah tadarus sama. Dia orang pertama yang ni, yang pakai cantik-cantik, yang pegang bunga mangga untuk majlis khatam tu. Majlis khatam ni boleh tak sebenarnya? Okey, kita tengok sikit tentang majlis khatam kata. Majlis khatam yang mana disyarakkan lah ini kata. Kita tengok daripada Anas bin Malik kata. Adapun Anas apabila beliau mengkhatamkan Al-Quran, beliau akan menghimpunkan anaknya serta ahli keluarganya lalu berdoa bersama mereka. Ni riwayat Ad-Darimi kata. Yang mana kepada sahabat dan tabi'in, bila mana khatam ni Quran pada sahabat-sahabat ni walaupun bukan Ramadan, maka dia akan panggil anak-anak cucu dia berhimpun bersama dan mendoa pada jami'il muslimin wal muslimat, dan doa pada keluarganya. Di situ juga setengah daripada tabi'in membuat satu majlis yang besar, ajak orang makan. Ingat tu nenek moyang kita dulu kalau khatam, ataupun kita punya mak lah, mak opah ustaz lah, pangkat opah ustaz, bila nak khatam dia akan panggil anak cucu dia kumpul, buat pulut kuning, makan dengan kari, buat doa sekali. Kalau orang lain tak doa, dia doa sendiri. Tengok orang dulu kita buat dah betul, dah cantik lah. Kemudian sampai zaman kita dah lama, kita dah kurang sebab kita tak tahu sandarannya. Orang dulu, adapun orang dulu ni dia buat semua berdasarkan amalan para sahabat tabi'in. Walaupun setengah itu Rasulullah tak buat, tapi sahabat buat, tabi'in pun buat, maka diambilkan amalan tersebut. Kemudian sampai pada zaman kita ni, kita hanya ikut saja. Lepas tu kita melupakannya. Melupakan ni masing-masing dah tak ada lah, dah kurang akhir zaman ni. Tapi alhamdulillah pada zaman ni orang celik ilmu, dia buat balik benda tu. Dia tak cari balik mana sumber yang dapat ni. Cuma okey, kita balik pada tentang hukum bertadarus. Tadarus berjemaah, kata baca Quran yang secara jemaah secara tadarus, atau yang saya fokuskan pada di masjid kata. Masjid. Syarat orang yang bertadarus itu mestilah dia kena baca daripada awal surah hingga ke akhir. Andai kata dia masuk pertengahan, kita dah mula dah, kita dah 7 Ramadan ke 8 Ramadan, satu malam saya rasa lebih kurang 1 juzuk lebih boleh dapat lah. Kalau kita buat lah, kalau kita 1 juzuk kena 30 Ramadan tu, malam raya nanti, sebelum hari raya tu kena habis 30. Lepas kita kalau buat secara bertadarus ramai-ramai ni, kita ambil dalam contoh satu kumpulan 10 orang.
2 kali round, satu juzuk berapa muka? Satu juzuk berapa muka? Berapa? 20 kata. 10 orang sekali round boleh dapat satu muka seorang, boleh dapat separuh juzuk dah. Kalau pusing lagi, satu juzuk dapat lah. Ustaz boleh target Ustaz target ni Ustaz, kalau 18 orang biasanya, kalau baca dalam keadaan yang biasa, yang kita nak betulkan lagi makhraj dengan sifat huruf tu, 20 orang tu boleh kan dalam sejam setengah lah. 20 orang tu 20 kali 20 bacaan lah. 10 orang satu kumpulan, kemudian kita ulang balik. Itu boleh dapat dalam lebih kurang satu juzuk kan, kalau satu malam kita target. Dalam sejam setengah lah. Kalau baca laju boleh dapat sejam ataupun sejam 15 minit kan. Agak lama lah. Agak lama sikit lah. Kalau kita lebihkan sikit pun tak apa. Ataupun kita cari bila nak habis nanti, dan nak habis kita nak khatamkan last kali, kita buat 2 kali kelas ke, 2 kali tadarus ke, ambil waktu waktu hari cuti. Hari cuti kita boleh boleh buat 2 kali tadarus. Nak habiskan tu kata. Sebab sahabat-sahabat ni banyak baca Quran dan menghabiskan khatamkan Quran pada bulan Ramadan ni. Sebab apa? Kalau kita tengok balik, kenapa sahabat-sahabat ni dia target Ramadan? Kerana pada Ramadan itu ada yang Allah bagi ganjaran, dan di situ juga Allah bagi berganda pahala. Sebab tu kalau kita pun jemaah ni, kita bila kata bulan Ramadan kita target khatam juga. Padahal kata memang kita nak target khatam, kita akan target khatam juga, kerana setiap surah tu ada fadilat dia sendiri. Dan bila mana masuknya Ramadan, kita baca Quran tu, kita baca surah-surah tu, fadilat tu akan berganda dapat kat kita. Apa fadilat baca surah Baqarah? Apa fadilat baca surah Yasin? Apa fadilat baca surah Al-Mulk? Masing-masing ada fadilat. Sebab tu kita target khatam pada bulan Ramadan. Dan sahabat juga target khatam pada bulan Ramadan, mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan. Walaupun pada zaman Rasulullah ni wahyu dia turun tak sempurna wahyu, tapi ada yang terputus-putus. Tapi sahabat habiskan mana surah yang ada tu. Dan Rasulullah bertadarus dengan Jibril pada malam Ramadan. Sahabat juga bertadarus dengan Rasulullah pada bulan Ramadan. Bertadarus dalam kumpulan tu lebih afdal. Okay, kita balik pada hukum yang tadi. Mana yang pertama saya tahu, bila mana satu orang tu dia datang pada pertengahan, dia masuk dalam 6 juzuk, kata juzuk yang ke-6. Jadi apa yang dia kena buat? Dia berhak tak mendapat khatam bila tibanya khatam nanti? Berhak tak? Sedangkan dah 6 juzuk dia dah miss dah, kata. Maka kat sini ada macam mana? Orang yang masuk pertengahan, kita minta dia baca ulangkan juzuk, mana baca juzuk awal sampai 6 di rumah ataupun di tempat-tempat yang mana dia boleh baca. Kena selesaikan untuk mendapatkan khatam pada majlis khatam bulan Ramadan. Akhir itu kita khatam bersama. Okey, macam mana satu orang ni yang dia dah duduk dalam kumpulan dah 10 orang. Yang mana dalam bertadarus ni yang paling penting kita ambil nama siap-siap. Nak jadikan ahli yang ada tu, yang berhak mendapat khatam. Dapat apa lah sekali khatam ni. Paling seronok kalau kita nampak benda, nampakkan pelikat. Orang lelaki, perempuan dapat telekung, ada dapat bunga telok, ada bawa balik pulut, kata. Tu ada hadiah-hadiah tu lah, saya kata. Khatam ni saya kata. Okey, kita balik tadi. Lama pula, pusing-pusing sana, lambat lagi hukum tu masuk pula. Okey, bila mana kita berkhatam, yang mana kita nak khatam, kata. Cara yang terbaik itu pada awal tu kita dah bagi nama kan. Bagi nama kita dah letakkan. Kalau 10 orang, ni cara lah, tak masuk cara. 10 orang kita ambil satu kumpulan, dah 10 orang tu tetap. Yang mana dia akan hadir, kena hadir bersama jemaah. Dan mesti ada khalifah. Khalifah ketua yang mengurusi jemaah tadarus kita tadi. Siapa khalifahnya? Ustaz lah dengan Imam Wan lagi. Meja kan dia orang imam lah, kata imam kita. Kat sini kita imam tak pun Bilal lah tak. Bilal boleh. Boleh. Kalau boleh kita ambil juga. Kalau ramai sangat kita buka juga pada Bilal juga ke. Untuk yang boleh ni kata boleh semak. Apa tugas khalifah ni? Apa tugas dia? Mewakilkan bagi orang yang tidak hadir, ataupun mewakilkan bacaan bagi orang yang baca dalam keadaan yang lambat. Itu saya cerita macam mana nak masukkan orang-orang yang slow ni, boleh yang baca lambat ni boleh tak join sekali, kata. Okey, kita cerita tentang 10 orang tu, kita dah bagi nama, mesti ada khalifah.
Andai kata contoh, bila baca bermulanya tadarus kita pada malam Isnin malam tu, andai kata ada seorang ni dia ngantuk sangat lah, yang mana ingat ya, syarat nak khatam Quran yang bertadarus itu mestilah dia baca dari helai ke helai muka, dari awal sampai ke habis. Tiba-tiba ada satu jemaah kata, Imam kata, khalifah lah kata, saya sikit perut lah, pergi tandas Ustaz. Kata, pergi tandas ni bukan semua sama lah. Ada orang yang 5 minit boleh pergi, ada orang yang 1 minit pun boleh, ada orang yang setengah jam duduk tandas. Ada orang yang 1 jam pun duduk tandas, kat dalam tandas. Kata, jadi macam mana yang dia tertinggal tu? Bacaan yang dia tertinggal. Ada 10 orang kumpulan sekejap lagi, seorang dah hilang dah. Seorang yang dia tu, orang lain dah duduk pusing-pusing dah berapa muka lah. Macam mana dengan orang yang tertinggal tadi? Kata, dia pergi tandas ke, dia pergi minum Ustaz, keluar Ustaz, sembang Ustaz ke, ngantuk. Macam-macam orang lah kata. Kita dalam Ramadan ni kita buat bersantai lah, kita tak ada paksa pun. Tapi nak buat seronok benda tu, boleh pergi bersembang ke apa, nak minum ke Ustaz kan kata. Nak berhenti Ustaz ke, tadarus tu nak berhenti Ustaz, habis dah satu tu, okey, ambil nafas. Pergi ambil kuih ke, bawa masuk kuih ke, ambil masuk kopi ke, dalam masjid, makan dulu, minum bagi hilang ngantuk, sambung balik. Sebab fokus kita pada bulan Ramadan memang untuk ibadat pun, tak ada benda lain lah. Masak-masak tak ada, dapur-dapur tak berasap. Benda-benda yang menyebabkan lama ni kerana kita cari makan dalam dunia ni. Dalam dunia ni bila kata banyak benda yang habis sebab kita buat benda-benda yang lain. Kata bila Ramadan yang Allah datangkan pada kita, kelebihan itu Allah akan tarik semua benda dunia. Bila kita start puasa, kita tak nak buat benda lain lah, kecuali kita baca Quran je. Satu lagi Allah datangkan Ramadan, bila tibanya Ramadan itu kita fokus pada ibadah. Dan kalau kita waktu-waktu yang lain ni kita banyak habis, pagi-pagi pergi pasar sejam dah, lepas tu balik pergi makan pagi lagi, nak sedia untuk tengah hari buat masak ikan siakap 3 rasa, potong-potong itu dah setengah jam dah, potong nenek, potong ni semua, dah masak setengah jam lagi, habis masak semua, basuh pinggan semua 3 jam habis kat makan dah, makan tengah hari, makan malam lain pula kan, tambah lagi pula. Itu nak buat benda tu, buat benda-benda yang tu mengasihkan tu, masa lambat. Bila kita berada dalam keadaan yang biasa, kita banyak habis tang tu. Bila Ramadan kita memang fokus untuk ibadah lah, untuk baca Quran. Okey, jadi balik tadi, bagi orang yang pergi tandas tadi macam mana? Dia mewakilkan pada khalifah untuk menyemak dan menyemakkan bacaan untuknya. Sebaiknya bila mana dia tertinggal kat situ, berapa muka, dia beritahu, khalifah akan check lah, akan tengok berapa dia nak pergi keluar. Catik kat Quran dia dari mana dia tertinggal ayat tu, suruh dia tanda dengan pensel. Tanda. Sagi sampai dia main balik, dia tengok orang tu baca tentang mana, dia tanda. Jadi dia kena ulang balik. Seelok-eloknya dia ulang balik bacaan dia yang tertinggal tu. Andai kata dia tak mampu situ, kita dah mewakilkan khalifah untuk membaca, yang membaca pihaknya, untuk pihaknya, ataupun bagi menyemak untuk pihaknya, mewakilkan khalifah untuk bagi orang yang keluar tadi. Maka dia berhak tak mendapat khatam bila ada wakil yang menyemak dan membaca untuknya, ataupun dia tanda kemudian kat rumah dia baca lain pula. Ada tak rasanya berhak tak mendapat khatam? Dia tertinggal tak kat situ satu huruf kau? Tak tertinggal. Maka dia teruskan je lah. Yang mana dia tinggal tadi dia baca balik, ataupun kat situ ada khalifah yang akan membaca untuknya, mewakilkannya. Itu satu. Yang kedua pula, satu orang ni, tu yang pertama, dia pergi tandas saja, dia pergi ambil kuih ke, dia pergi minum kopi ke. Okay. Yang kedua pula, bagi orang yang bercuti kata, ini kita ambil dalam 24 hari lah Ramadan kita nak khatam, ataupun kita buat dalam 20, kita tak ambil betul-betul 30 tu lah, betul-betul lah kali bila nak khatam ni nak raya lah kata, memang tak dan kata. Ataupun dia 3 hari tak ada, balik kampung ke, dia ada masalah lain kata yang perlu diselesaikan. Jadi 3 hari tu dia tak ada. 3 hari tak ada, berapa juzuk rasa dia tinggal? Kalau 1 hari tu 1 juzuk setengah, lebih kurang dalam 4 juzuk setengah. 3 hari dia tak ada. Itu. Sebab tu dia kena ada ahli dah. Jadi yang mana bila dia tak ada 3 hari, dia pergi mana-mana, ada pergi tengok cucu, ada pergi jaga cucu, pergi rumah adik-beradik, buka puasa dengan keluarga adik-beradik ke lagi. Siapa yang mewakilkan dia untuk bacaan? Khalifah juga. Khalifah yang handlekan tu. Yang mana yang handlekan tadarus tu kata. Ini kelebihan tadarus.
Semuanya khalifah yang kena buat, kata khalifah. Jadi kat situ dia kena beritahu yang dia tidak hadir dan dia mewakilkan, kena cakap. Wakilkan bacaan dan semakkan bagi pihak dia. Jadi khalifah kata aku terima wakilnya, aku terima untuk menjadi wakil. Ada akad kat situ. Akad untuk wakil. Maka kalau dia tak ada 3 hari, dalam 4 juzuk setengah dah ada miss, kata. Seelok-eloknya, walaupun dia letak wakil orang yang membaca dan mendengarkan bacaan atau menyemakkan bacaan, seelok-eloknya bagi dia yang tinggal tu 3 juzuk ke lebih, 4 juzuk ke, dia ulang balik 4 juzuk yang tertinggal. Kemudian dalam pada masa yang sama dia sambung balik dalam bertadarus tu, hari-hari yang dia ada balik. Itulah barulah dia berhak mendapat khatam Quran, kata. Majlis ni, saya kata majlis ni tak apa, siapa-siapa nak pergi pun boleh. Orang yang tak khatam pun boleh pergi juga, untuk memeriahkan, kerana situ ada rahmat. Tapi saya kata tentang orang yang nak khatam pada bulan Ramadan. Sebab kita jemaah sini, saya kata kalau nak bincang pasal fiqh, benda-benda lain tak ada, mesti ibadat. Kita pun ahli, alhamdulillah, yang kita datang masjid ni ahli ibadat. Orang ahli qaryah, ahli jemaah kita. Ahli jemaah ni mau tak mau, yang lain kata tak ada benda lain dah nak cari untuk ibadat juga. Antaranya semayang dengan baca Quran, kata. Itu. Okey, itu ibadat yang mana kita bertadarus secara berjemaah. Yang ketiga, tadi masalah yang kedua dia tidak adil. Yang ketiga ni masalah orang perempuan lah. Kalau orang perempuan tu datangnya uzur, lebih kurang 7 ke 8 hari dia tak dapat hadir, ataupun dia sibuk dengan kalau buat siang tadarus dia sibuk dengan kerja lah. Jadi kata dia wakilkan, mana jemaah itu satu wakil khalifah untuk wakilkan bacaan bagi pihaknya. Andai kata dia boleh baca Quran, kalau dia ada kerja di pejabat, kata orang lelaki ke perempuan dia ada kerja pejabat, dia sambung mana yang mana dia tak baca tu, teruskan dengan bacaan dia di pejabat itu. Bila sampai waktu tadarus, dia bersama-sama dalam tadarus. Bagi orang yang mana yang perempuan yang uzur tadi, dia mewakilkan juga. Maksudnya wakilkan, kita letak khalifah ni sebagai wakil untuk bacaan dan menyemakkannya. Tapi kita khalifah ni ada kuasa, boleh menyuruh siapa-siapa, dia boleh memerintahkan siapa-siapa di kalangan ahli. Kita punya ahli jemaah tadarus tu, lebih kurang 10 orang, mesti ada seorang 2 orang yang terror, yang laju bacaan. Dia boleh minta tolong untuk baca bagi pihak yang tidak hadir tu, cepatkan sikit. Sebab kita ada dalam 10 orang tu mesti ada pelbagai orang yang ada kat situ. Maka kat situ khatamnya sah tak? Bagi perempuan kata yang uzur tadi 8 hari ke 7 hari tak hadir, maka dia letakkan khalifah seorang ni, iaitu siapa? Ketua tu lah, untuk mewakilkan bagi bacaan dan semakkan untuknya. Seboleh-bolehnya bila dia dah habis uzur, maka dia boleh sambungkan balik yang mana dia tertinggal. Kalau 8 hari tu banyak lah, kata. Tapi kalau dia tak mampu, khalifah yang menjadi wakil untuknya bagi menguruskan tadarus tadi. Itu dah yang ketiga saya kata. Ada lagi nak tanya Ustaz masalah yang lain tentang tadarus. Okey, macam mana kumpulan yang kita nak buat? Contoh dalam bertadarus, bercampurnya ada orang yang baca laju dan ada orang yang baca dalam keadaan yang slow. Yang slow baca macam mana? Contoh, khalifah akan yang mana? Mana orang baca slow yang rasa dia boleh baca tu agak sedang lah, taklah lama sangat. Bagi kalau orang lain baca satu muka, dia separuh muka lah. Bagi separuh muka. Yang mana setiap sebutan dia yang tersalah dibantu oleh rakan-rakan sahabat-sahabat jemaah yang betul dalam sebutan. Dalam pada orang tu baca, orang lain baca juga. Dia juga berhak mendapat khatam. Kerana walaupun dia baca slow, tetapi dia masuk dalam majlis, dia juga semak orang baca tu, walaupun dia tak berapa nak lancar sangat. Itu peluang bagi orang-orang yang merangkak baca. Tak apa, join sekali. Sebab apa? Sebab ada orang lain yang akan tolong. Mana start pada awal daripada surah, dia akan semak sampai habis surah. Kira dia layak tak mendapat khatam? Layak lah. Itu. Dengan syarat dia kena ikutlah majlis tadarus tu. Kalau tak hadir, beritahu. Mana dia baca dalam keadaan merangkak situ, khalifah akan membetulkan. Kalau kata banyak sangat yang kata salah, khalifah yang lebih bagusnya kalau dia rasa dia tak boleh baca, khalifah akan baca, diikut khalifah baca. Innalladzina amanu, dia pun innalladzina amanu. Betul, khalifah sambungkan lagi, dia ikut lagi. Kalau itu yang kata yang tak boleh baca lah,
yang tak berapa mahir sangat. Kalau yang dah boleh baca tak apa, dia baca slow lagi, ada jemaah lain akan membantu, saling membantu. Tadarus ni kelebihan dia macam berjemaah, sembahyang jemaah dengan tadarus sama. Yang mana ayat Quran yang kita tersalah akan dibantu oleh orang lain yang membetulkannya. Mustahil dalam 10 orang tu semua salah. Tersalah baris ke, orang lain akan bantu untuk membetulkan. Itu kegunaan, kelebihan kita dalam bertadarus. Okey. Itu yang maknanya khatam secara berjemaah. Okey, yang ketiganya ini. Yang mana yang kedua tadi saya terangkan sikit secara online. Secara online mestilah secara yang mana bertadarus dengan ahli keluarga yang ada di KL ke, di Johor ke, dalam kita buat dalam komputer ataupun dalam handphone. Syaratnya mestilah mubasyirah. Itu. Dalam kitab-kitab Arab kata secara langsung. Bertadarus secara langsung. Sama dalam kumpulan tadi yang mana bermula pada awal surah hingga akhir surah, yang tak datang kena beritahu, mesti ada khalifah dalam adik-beradik kita tu yang kita bertadarus. Dengan syarat mestilah secara langsung, mubasyirah. Barulah diterimanya majlis tadarus tadi. Dengan target khatam lah kita. Kalau dia buat rekod ulangan, boleh tak? Seorang ni dia tak ada adik-beradik kita, dia buat tak apalah, tak dapat adik, dia rakam dia ngaji, dia bagi kat kita, send kat dalam WhatsApp. Suruh kita tengok. Itu tak diterima lah. Dia mesti mubasyirah secara langsung. Macam mana kita tadarus secara langsung, semua orang duduk dalam satu kumpulan, begitu juga dengan online sekalipun. Itu dia panggil khatam dalam bentuk tadarus. Okey, ada satu lagi permasalahan yang orang duduk buatlah ni. Dalam bulan Ramadan ada juga. Yang mana dia ada 30 orang, seorang baca satu juzuk. Habiskan dalam bulan Ramadan. Boleh tak khatam ni? Terima tak khatam bagi individu tu yang ada dalam kumpulan? Contoh, kita bermula, Ustaz kata, bermula pada bulan Ramadan ni, Ustaz kutip semua jemaah kita 30 orang. Okey, masuk grup Ustaz. Grup nak khatam bulan Ramadan ni. Ustaz kata, Datuk satu juzuk, cikgu satu juzuk. Seorang satu juzuk bagi siap-siap lah. Tak sampai seminggu kata, sehari dah 30 juzuk habis dah. Kata, seorang satu juzuk je. Jadi tik lah orang ni, juzuk satu yang kena baca juzuk 1, juzuk 2, 3, 4 sampai 30, dia tik semua dah habis lah baca dalam satu hari tu. Kata, layak tak dia mendapat khatam? Tak layak. Kerana kaedah ni kata, yang baca itu satu juzuk, andai kata dia ambil juzuk yang pertama, dia seorang je baca satu juzuk. Lepas tu yang juzuk lain tu dia tak baca dah, orang lain yang baca kan. 29 juzuk, bila dia semak dan dia baca? Mana 29 juzuk lagi? Kata dia nak berhak mendapat khatam, sedangkan satu juzuk dia baca. Macam mana lagi 29 tu? Dia tak menyemak dan tidak membacanya. Okey. Itu. Satu lagi ada juga, yang ni yang boleh. Dia buat dalam 30 orang, sehari buat seorang satu juzuk, kata. Buat dalam satu juzuk, tapi dia target satu juzuk ni mesti kena habiskan dalam masa sehari. Tik. Esoknya semua orang kena habis, kena baca juzuk 2 pula. Hari ni seorang semua dalam kumpulan 30 orang tu, setiap orang ni kena baca 20 muka. Habis kan. Masuk esoknya semua kena baca juzuk 2 pula, 20 muka. Itu baru boleh terima. Sampai semua tu boleh baca, kira setiap seorang tu akan baca. Bila 30 Ramadan tu dia dah habis lah, 30 juzuk dia baca. Itu diperbolehkan dalam baca secara berkumpulan. Okey, ada satu lagi yang mana yang diperbolehkan, yang kita baca dalam mana kita baca Quran dalam kumpulan, dalam WhatsApp lah, untuk dihadiahkan kepada si mati. Ini ada buat satu kaedah yang dibuat di Pondok Darul Salihah, itu Pondok Batu Lapan. Ada banyak-banyak pondok yang buat yang ni. Yang mana satu orang ni dia hantarkan minta berhajat, dia bagi duit murih lah, ataupun duit berbuka 200 kata, 200 dia bagi, ataupun 300 untuk khatamkan pada mak dia, ataupun untuk ayah dia, mak dengan ayah, ataupun memang satu khatam untuk satu orang je lah kita, satu kata untuk mak kata. Jadi macam mana kaedah yang diperbolehkan? Ini bolehlah bagi seorang itu baca satu juzuk. Macam dalam WhatsApp tadi, seorang itu baca satu juzuk, yang lain baca juzuk 2, yang seorang lagi 3, 4 sampai 30 juzuk, kemudian
dihadiahkan pahalanya. Kita hadiahkan bacaan kita pada orang yang minta tadi, kata. Macam kat pondok setengah tu dia buat kumpulan ni ada 10 orang, kata. Ada 6 kumpulan. Seorang ni baca dia nak cepat lah, kata. Dia boleh baca satu kumpulan, dia boleh habiskan dalam masa satu kumpulan, dia boleh 5 juzuk sekali. Ada 6 kumpulan, 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk. Kira satu hari tu dia boleh habiskan. Kalau ada setengah tu dia buat satu kumpulan 5 juzuk. Kadang-kadang dia ambil waktu pagi, kemudian sekali dah habis pagi dia ambil waktu duha, lepas tu dengan maghrib. Kat pondok lah biasa. Mana dia hadiahkan pahala pada semati. Ada dia buat 5 dalam satu hari dah boleh 30 juzuk habis. Maka dia hadiahkan pahala tersebut pada si mati. Badal Quran lah nama. Dia badalkan pada si mati. Itu boleh. Tapi bukan kita yang khatam. Untuk siapa? Untuk si mati gitu. Yang diberikan nama. Ada boleh, ada juga yang buat macam tu, banyak tempat yang buat macam tu. Betul. Yang mana letakkan nama mak ayah, dia minta tolong kumpulan-kumpulan tersebut ataupun budak-budak tahfiz untuk khatamkan bacaan tersebut bagi pihak, bagi siapa? Badalkan pada mak dengan ayah ni. Itu. Itu permasalahan tentang tadarus. Ada lagi soalan nak tanya ustaz tentang tadarus? Ni kita munakasyah lah, perbincangan kata. Bukan kelas formal kata. Tak apa, jangan takut nak tanya. Tanyalah. Bagi yang mana yang penting pada ustaz bila tadarus ini, khalifah yang main peranan yang penting untuk wakilkan orang yang tidak hadir itu. Dia kata dia tempoh yang agak lama, maka dia kena hadir. Itu barulah kata kaedah kita bertadarus dengan betul. Bukan kita main tak ada undang-undang noh. Sebelum ni kadang-kadang kita tak ada undang-undang. Dia nak pergi keluar, kadang pergi mana, pergi keluar saja. Lepas tu dia dah tinggal dah, orang tu tinggal dah berapa ayat yang dia terlepas. Maka bila kata dia tak baca berapa muka dan ataupun berapa ayat, layak ke dia dapat tadarus? Khatam tadi? Tak layak lah. Dia kena baca satu ke satu. Ataupun dia menyemakkannya. Bagi orang yang tak boleh baca, tak apa, dia duduk dalam kumpulan tu, dia menyemak. Kata tak apalah, saya tak mau baca lah, takut lambat, kata. Tak apa, baca sikit pun jadilah. Kata ikut ustaz baca. Ataupun dia baca slow sikit, orang lain semua tolong baca, ikutkan dia. Ada baca sikit. Kemudian dia nak semak lah. Orang lain yang dekat yang pandai sikit, yang laju sikit, dia ambil lah 2 muka ke, baca dalam keadaan sedang, dia pun boleh semak. Dia boleh layak mendapat tadarus, dapat khatam tadi, kata. Itu saling membantu. Bila kita berjemaah, maknanya kita saling membantu. Begitu juga dengan sembahyang jemaah, macam tu juga. Orang saya tahu imam yang tanggung kan, orang-orang yang belakang kadang jemaah ni kadang kata bukan semuanya khusyuk kan. Ada yang kata baca Fatihah ni, tak apalah. Rakaat yang mana yang dia terlalai tadi imam yang tanggung. Kan, tapi kalau kat rumah yang mana dia terlalai tadi, dia kena gantikan dia terlalai tadi, dia terlepas surah benda-benda yang rukun tadi. Begitu juga dengan tadarus, saling membantu. Sebab tu innallaha ma'al jamaah, kata. Dalam hadis Nabi pun banyak menyuruh kita buat Quran, baca Quran ataupun kata beribadah secara berjemaah. Sehingga kan sampai satu tahap solat tarawih pun boleh jemaah. Solat sunat pun boleh jemaah. Solat sunat hajat pun boleh berjemaah. Solat tasbih pun boleh jemaah. Qabliyah je tak boleh jemaah. Qabliyah kepada dia. Sebab dia mana satu solat yang dikhususkan pada individu tu. Mana solat yang tidak ada waktu ataupun yang mana tidak ditetapkan waktu, kata solat hajat kita, solat tasbih semua boleh berjemaah. Itu. Yang mana sahabat-sahabat itu ada buat secara berjemaah. Tarawih tadi saya kata Nabi tak buat secara jemaah, tapi siapa yang buat secara jemaah itu Saidina Umar. Kemudian diiktirafkan oleh Nabi. Nabi tak mengatakan ianya bid'ah. Itu ikrar minan Nabi, satu hadis. Pengakuan sendiri daripada Nabi bahawa solat tarawih itu boleh secara jemaah. Bukan kata jemaah saja, buat pula 20 kata. Ini syarat yang baru ni. Ustaz dapat WhatsApp imam-imam tak boleh buat 8 lah. Kena tangkap lagi kata agama mai. Kata Jahid Ibn Mai datang ni tengok buat 20 ke tak. Itulah kata. Jadi kat situ sampaikan satu tahap bila semua banyak ibadat kita buat secara berjemaah untuk bantu antara satu sama lain. Jadi yang mana yang kata mai lah tadarus, kata cuba dulu rasa suasana yang mana Allah bagi rahmat pada malam tu. Kita bersantai, nak bawa bantai pun boleh. Bawa dah bantai, rasa nak baling ustaz, sakit pinggang saya nak ada dulu ustaz, ingat dulu masa ustaz tadarus kat ustaz tu. Suruh belajar lagi lah. Kawan-kawan dia siap bawa bantai. Bawa bantai duduk tadarus macam tu, duduk sandak. Sandak macam tu kat ni, sandak ada kursi sandak ke apa, buka Quran sikit, sakit pinggang kata nak duduk lama. Buat macam mana pun.
Ada yang bawa makanan bawa masuk masjid kata. Tapi itu tak ada lah kita nak suruh bawa makanan, bawa kopi, bawa lah. Tapi janganlah sampai tertumpah kat dalam kapek ke apa. Itu bersantai. Kita bersantai. Tak larat lagi kata tak apa, kata khalifah berhenti sat lah. Kami nak rehat sat lah. Sakit pinggang kata. Rehat sekejap. Lepas tu saya kita masuk balik. Macam kelas bacaan Quran. Dia bersantai. Tarawih pun kita sama juga bersantai. 20 juga kata. Letih kata 20. Ada berjemaah yang kita buat secara bersantai untuk menggalakkan orang join kata ibadah ni. Tak habis lah. Tahlil tak baca lagi. Jadi alhamdulillah lah situ saja tak sempat Ustaz nak bahaskan tentang soft. Soft ni macam mana, ada orang yang tanya pada Ustaz, macam mana kalau kita buat dalam penjarakan sosial ni, tiba-tiba ada orang letak beg besar tepi dengan rehal ke tepi-tepi, boleh tak? Putus tak soft? Lepas tu ada lagi tentang macam mana handphone yang bunyi. Bila tarawih ni bunyi handphone kuat-kuat sangat, macam mana? Boleh tak nak batalkan sembahyang kerana nak tutup handphone tu? Kata. Okey, tu insya-Allah ada masa nanti Ustaz akan jelaskan lah. Jadi yang paling penting sekali kita ambil hukum yang kaitan dengan tadarus. Kerana kita nak memeriahkan pada bulan Ramadan ini dengan tadarus Quran, insya-Allah. Okay, jadi insya-Allah kita akan malam ni agak ni Ustaz buat tahlil ringkas lah. Lepas tu akan diadakan jamuan makan yang diadakan oleh kumpulan ni lah. Kumpulan apa tu? 8 ke? Ya? Gersang. Apa? Tanah yang gersang kata. Tu kumpulan tu tak bagi nama lah tu, kumpulan kata. Kumpulan 8 ke apa ni nama, tak apalah. Apa pun tanah yang tandus kata. Apa dah nama. Yang ni yang satu yang mana kita punya jamuan insya-Allah lepas isyak lagi, lepas ba'da kita akan di sponsor oleh kumpulan tersebut lah. Itu. Untuk dan kita doakan tahlil ini mudah-mudahan kita baca tahlil sama-sama. Kita doakan bacaan kita ini kepada arwah untuk mak ayah kita yang telah pergilah. Bacaan kita ni kita hadiahkan masing-masing, niatlah untuk ni dihadiahkan pada keluarga kita yang telah pergi. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabah wal qarabah wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومشائخهم وجميع المسلمين والمسلمات وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر والحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.